Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Sudah pengurusi Tan Sri Khalid Ibrahim, Dr. Nuaini, pemimpin-pemimpin keadilan dan PAS, Ketua Angkatan Muda Samsul Iskandar, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala sampai ke Parit Sulong ni. Ini dah lama tak sampai sini. Inilah kali pertama sejak saya keluar daripada cuti rehat di Istana Sungai Buloh. Saya dapat kembali. Jadi bila telefon kepada Azizah, tadi dia dari Pulau Pinang malam ni, dia minta sampaikan salam dan dia kata jangan lupa ucap terima kasih kerana ada orang di sini yang dulu tolong doakan, baca Yasin, solat hajat masa saya dalam susah di penjara dulu. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saudara kita baru sambut hijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, Yathrib sebelum itu. Apa pengajaran kalau boleh kita rumuskan daripada hijratun Nabi? Kita dengar ulama ceramah-ceramah disampaikan, tapi kita tahu bahawa hidup ini seperti mana juga perjuangan. Keistimewaan Islam ini ialah kerana penetapan tarikh awal tahun itu dikaitkan dengan tarikh perjuangan, bukan tarikh lahir baginda Rasulullah SAW. Ini meletakkan perbezaan mutu hidup orang-orang yang sedia melangkah menghidupkan ruh perjuangan atau ruh jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ada bezanya bagi kita yang sanggup melangkah dalam perjuangan. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan yang muhsinin yang baik. Saudara, hijratun Nabi ini perlu kita cuba tanggapi dan hayati. Kerana sekadar ada perarakan ceramah tidak cukup kalau tidak ada kesan dalam kehidupan kita. Setiap kegiatan yang kita hidupkan, termasuk hijratun Nabi, itu kita adakan dengan maksud penghayatan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Orang beriman minta, mengingatkan, faham dalam tekad mendukung perintah Allah dan Rasul, menyampaikan iza da'akum, menyampaikan, tapi bukan sekadar menyampaikan, iza da'akum lima yuhyikum, dan menghidupkan. Kalau tidak, kita bicaranya besar-besar soal Islam, Islam ini, Islam hadari, Islam segala macam, rasuah lagi banyak. Lagi banyak bicara Islam, lagi banyak jenayah, lagi banyak kes rogol, lagi banyak anak hilang. Sebab itu Islam menuntut kita idza da'akum lima yuhyikum. Dan dalam perintah, dalam pengajaran kita daripada hijratun Nabi Muhammad SAW ini, apa yang kita dapat kesan? Pertama, ditanam akidah, ditanam keyakinan. Kerana keyakinan itu bermakna takwa. Bila kita yakin, kita tak mudah gentar, kita tak takut, kita tak terlalu bimbang. Bimbang takut miskin, bimbang takut dipanggil oleh polis special branch, bimbang takut-takut tidak lagi jadi ahli JKKK, belum lagi menteri. Ini yang harus kita bebaskan. Sebab itu sebelum hijratun Nabi Muhammad SAW, ingat peristiwa Ja'far bin Abi Talib menemui Maharaja Najasyi. Bila Maharaja Najasyi, orang Kristian, raja Kristian, bagi perlindungan kepada sahabat dan bapa saudara Rasulullah SAW. Sejarah kita ini, sejarah Islam ini, dia cukup menyeluruh. Ditanya kepada Ja'far,
Mengapa kamu pilih Islam dan meninggalkan agama nenek moyang kamu? Dia bicara soal kami diminta sembah Allah, nafikan patung. Kami diminta untuk menegakkan keadilan, menghentikan amalan menyiksa dan membunuh anak-anak perempuan kami. Maknanya kami nak meninggalkan sistem yang zalim dan menindas kepada kebebasan manusia yang tunduk pada perintah Allah. Ini persiapan sebelum hijratun Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dalam tarbiyah kita yang kita lihat dalam kupasan dan tafsir surah-surah awal, Muzammil dan Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Untuk kita puji kebesaran Allah SWT. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan kita menyuci dan membersihkan diri kita. Perubahan hijrah itu berlaku tidak cara kosong, not in a vacuum. Ia berlaku dengan persiapan. Persiapan tarbiyah, persiapan kesedaran, persiapan perjuangan, persiapan semangat. Kita kecundang mudah kerana tidak ada persiapan. Kita fikir kita boleh bawa perubahan tanpa suatu kefahaman yang baik. Sebab itulah sistem yang ada di Malaysia ini, RTM-nya, utusan Malaysia-nya, TV3, akan menghalang segala usaha memberikan penjelasan yang betul. Akan menghalang supaya rakyat itu beku, tidak tahu apa yang kebobrokan yang berlaku. Akan hanya tahu apa yang dikehendaki oleh menteri atau perdana menteri, supaya kita tahu. Bukan semestinya yang hak. Saudara-saudari, berbalik pada hijratun Nabi Muhammad SAW. Sebelum berlaku hijrah, berlaku apa yang disebut Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah al-Thani. Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua itu disebut Bai'atul Nisa, kerana bai'ah yang melibatkan penyertaan wanita yang ramai. Dan ini menyenangkan Rasulullah SAW bila melihat penyertaan orang-orang dari Yathrib, dari Madinah, datang untuk berbai'ah, aku taat setia kepada Rasul. Tidak hanya memadai dengan itu, Rasulullah utuskan 2 sahabat beliau. Pertama Mus'ab bin Umair dan kedua Abdullah ibni Ummi Maktum. Mus'ab bin Umair orang yang arif tentang agama, soal kebajikan, soal pentadbiran, soal kemasyarakatan dan pendidikan. Abdullah ibni Ummi Maktum orang buta tapi menguasai ilmu Al-Quran. Jadi asas akidah dan asas muamalat itu diterap di Madinah, di Yathrib pada masa itu sebelum datangnya Rasulullah SAW. Saya tekankan perkara ini karena saya tidak percaya akan ada perubahan besar dalam negara kita kalau masyarakat kita tidak sedia menerima maklumat, memperkuatkan semangat daya juang mereka, ingin kepada perubahan, senang dengan kebaikan, mau ma'ruf, menolak kemungkaran, benci dengan kezaliman, benci dengan rasuah, inginkan kebaikan, inginkan kesejahteraan kepada semua. Ini yang memungkinkan berlakunya apa yang disebut transformasi sosial dalam sistem di bawah baginda Rasulullah SAW.